Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa walah. Amma ba'd. Yang dihormati, bagi saya kasihi pada semua seluruh sahabat-sahabat, rakan-rakan, kenalan-kenalan, sahabat-sahabat, saudara-saudara, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, kenalan yang saya kenali. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita sama-sama dapat bersama-sama untuk kita berkongsi dan juga untuk kita sama-sama berfikir tentang sesuatu yang baik, yang ada hubung kait dengan perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara agama, perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang mana kita perlu sentiasa merenung dan bermuhasabah tentang perkara yang kita lalui selalu, tentang kehidupan kita, tentang perjalanan hidup kita ni, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan dengan kita bermuhasabah, selalu berfikir tentang kehidupan kita ni, kita sentiasa bertafakur, kita sentiasa mencari kebenaran, mencari keredaan, mencari kefahaman tentang tujuan dan hidup kita ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan bila kita berfikir begitu, kita akan sentiasa berusaha untuk memperbaiki, mempertingkatkan kualiti hidup kita berdasarkan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hari ke hari, dari masa ke semasa, tentulah kita ingin menjadikan hidup kita ni benar-benar hidup yang ada hala tuju, hidup yang benar-benar terisi dengan amal ibadah sebagai seorang hamba Allah. Jadi bila mana hidup kita ni, tuan-tuan, seharian kita penuhi dengan amal soleh, amal kebaikan, insya-Allah kita akan tidak ada timbul soal kejemuan, kita tak jemu, kita tidak rasa bosan. Kerana orang yang tidak ada panduan, orang yang tidak ada hala tuju hidup ni, tuan-tuan, dia akan merasa kekosongan. Kenapa dia rasa kekosongan, sahabat-sahabat? Kerana bila mana hidup kita ini, kita tidak meletakkan satu sasaran ataupun tak ada matlamat dalam kehidupan kita, nescaya kita akan merasa kekosongan. Kenapa berlakunya kekosongan jiwa di kalangan manusia pada hari ini, tuan-tuan? Khususnya kerana mereka tidak ada pengisian dalam hidup mereka. Ataupun dalam arti kata yang lain, walaupun mereka ada pengisian dalam hidup mereka, tapi jiwa mereka tetap rasa kosong. Di hujung, di jauh sudut hati mereka tu, di hujung sudut dalaman mereka akan rasa satu kekosongan. Kenapa rasa kekosongan, sahabat-sahabat sekalian? Kerana mereka tidak meletakkan sesuatu yang benar-benar dalam diri mereka, iaitu siapa dia? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentulah kita ingin merasa hidup kita ni terisi dengan sesuatu yang lebih bermakna. Dengan arti kata lain, tuan-tuan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, kita ingin mengisi hidup kita ni sebagai amal ibadah, bermula daripada kita bangun tidur 24 jam, tuan-tuan, sampailah kita tidur balik, dengan amalan daripada pagi kita bangun, dengan sembahyang, dengan tasbih, zikir, dengan sedekah yang kita buat, dengan hubungan kita sesama manusia. Kalau kita bekerja, tuan-tuan, kita akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah nilaian hidup sebagai seorang manusia,
yang meletakkan diri mereka benar-benar di atas fungsinya. Salawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah SAW, Nabi yang kita kasihi, yang disebut setiap hari dalam sembahyang kita, tuan-tuan, yang didoakan oleh para manusia seluruh dunia. Kalau ada umat Islam, jutaan umat Islam sekarang ni, maka manusia akan sentiasa menyebut nama Rasulullah SAW, berselawat. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis, barang siapa yang tidak berselawat kepada Rasulullah SAW ketika disebutkan nama Nabi SAW, maka orang itu akan dianggap sebagai orang yang bakhil. Orang yang bakhil ni, tuan-tuan, ialah orang yang ketika disebut nama Rasulullah SAW, dia tidak berselawat, dia tidak menjawab selawat kepada Nabi. Jadi tentulah kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita ingin menjadi orang yang dikasihi oleh Rasulullah SAW, orang yang ada dalam hati Rasulullah SAW. Dan akhirnya orang yang cintakan Rasulullah SAW ni akan mendapat syafaat Nabi ketika di akhirat nanti. Itulah yang sebaik-baiknya. Jadi marilah kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita mendoakan Rasulullah, kita memohon rahmat kepada Rasulullah SAW, menunjukkan kita kasih. Bukanlah bermakna Rasulullah tu tak dapat rahmat daripada Allah, bukanlah Rasulullah ni tak sejahtera, tapi menunjukkan kasih dan cinta kita kepada Rasulullah SAW sebagai umat yang Rasulullah sebut sebagai ikhwan di akhir zaman, orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah tetapi sentiasa cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Tak lupa juga kepada ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, para pejuang Islam, ulama-ulama, para guru yang sentiasa mendidik kita dengan kebaikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini ataupun akan datang sentiasa dalam lingkungan ataupun skop mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, biarlah hidup kita ini penuh dengan makna, ataupun bermakna, dengan kita mengisi hidup kita ini dengan matlamat dan tujuan, iaitu mencari pahala, mencari kebaikan, mencari ganjaran, mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keridaan yang kita dapat, keridaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dapat ketika hidup di dunia ni, mudah-mudahan bila kita pulang ke akhirat nanti, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dinyatakan oleh Allah SWT, berita gembira, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berita gembira dikhabarkan, berita gembira kepada orang mukmin yang mendirikan solat, dia beramal soleh, di mana mereka dijanjikan dengan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya air-air sungai yang terdiri daripada air sungai susu, susu yang lazat, susu madu. Jadi tuan-tuan, banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah sebutkan sebagai berita gembira kepada orang mukmin, yang mana orang yang beribadah, beramal soleh ketika hidup di dunia ini, mencari keridaan Allah, melaksanakan tugas dia sebagai seorang hamba Allah, untuk menunjukkan rasa ketakwaan mereka, menunjukkan keimanan mereka kepada Allah SWT, menunjukkan berterima kasih dia kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tentulah itu antara matlamat hidup kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan seharian kita memenuhi hidup kita dengan amalan-amalan yang baik, amal-amal soleh, tuan-tuan, menjadikan hidup kita ni lebih bererti, menjadikan hidup kita ni hidup yang sentiasa terisi dengan amal soleh, menyebabkan kita ni datangnya rasa tenang, tuan-tuan. Berapa ramai manusia di dunia sekarang ni tak tenang hidup dia, tidak bahagia, mencari kebahagiaan, mencari kekayaan, mencari kemewahan, mencari keseronokan, tuan-tuan, tapi akhirnya mereka gagal menemui kebahagiaan yang sebenar. Adakah salah kita mencari kekayaan, tuan-tuan? Mencari kekayaan, keselesaan di dunia tak salah, tapi
biarlah dengan harta yang kita dapat tu tuan-tuan, kita menjadikan kita ni orang yang lebih bersyukur kepada Allah SWT. Berapa ramai manusia yang sibuk mencari kehidupan di dunia ni tuan-tuan, sibuk pagi, petang, siang, malam mencari duit, untuk menyara keluarga. Tak apalah, itu satu kewajipan. Tapi bila mana memenuhi hidup mereka semata-mata untuk memenuhi keselesaan ataupun keperluan diri, sehingga melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah satu kegagalan dan malang bagi mereka. Jadi marilah kita sama-sama tuan-tuan kembali kepada pangkuan atau kembali kepada jalan yang asal. Bagaimana kita kembali ke dunia ini, kita datang ke dunia ini, hidup adalah untuk mencari keridhaan Allah. Dalam masa yang sama, kita melaksanakan tugas kita mencari rezeki tuan-tuan. Kalau dikurniakan kekayaan ataupun harta tuan-tuan, janganlah jadikan harta itu sebagai asbab kita lupa kepada Allah SWT. Tapi kita jadikanlah dunia ni tuan-tuan yang Allah berikan kepada kita sebagai satu jalan tuan-tuan, satu kemudahan yang membawa kita kepada orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Kalau Allah kurniakan kepada kita rezeki lebih tuan-tuan, kan, kita anggap itu semua alat yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebagaimana orang yang sentiasa menghabiskan usia mereka pagi, petang, siang, malam daripada muda sehinggalah mereka tua mencari harta sebanyak-banyaknya untuk kehidupan semata-mata. Itu satu kesilapan lah. Kerana mereka tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi erti kata yang lain tuan-tuan, kita jadikan harta yang kita dapat ni tuan-tuan, kehidupan yang ada di dunia yang kita lalui tuan-tuan, semuanya kita serahkan kepada Allah SWT. Dengan erti kata lain, kita bentuk keluarga kita, kita bentuk diri kita, mendapat keampunan daripada Allah SWT. Kita jadikan harta yang kita ada tuan-tuan sesuatu yang tidak melalaikan kita tuan-tuan, bahkan membawa kita kepada menambah pahala, membawa kepada meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, tentulah perkara yang utama dalam hidup kita ialah takwa. Setengah orang tidak menganggap agama ni sesuatu perkara yang penting. Bahkan mereka menganggap dunia ini, agama ini sesuatu yang menghalang mereka, sesuatu yang melecehkan. Ini tak boleh, itu tak boleh tuan-tuan. Kita tak tahulah sama ada mereka ini orang yang jahil ataupun mereka belum dibuka pintu hati mereka kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, marilah kita berdoa supaya Allah tunjukkan kita ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan kita jalan yang betul, jalan yang benar tuan-tuan. Gagallah mereka yang memahami tentang erti hidup yang sebenar. Mereka tidak nampak jalan ke akhirat. Bahkan mereka membenci akhirat tuan-tuan. Sedangkan akhirat nanti adalah jalan untuk kita pulang semula ke negeri kita yang kita datang dulu asalnya. Berapa ramai sekarang ni yang terlalai, umpama mereka yang sedang berlayar dengan kapal tuan-tuan, berlayar naik kapal, kemudian di atas kapal tu mereka terpesona dengan keadaan kapal, dengan melihat alam keliling di lautan yang luas. Kemudian mereka singgah di satu tempat, di satu pulau. Di pulau tersebut terdapatnya berbagai kemudahan, keindahan muka buminya dengan pokok-pokoknya. Kemudian terdapatnya air terjun, dengan keindahan alam. Mereka terpesona tuan-tuan. Bila mana mereka terpesona, mereka menjadikan terus mengambil keputusan untuk duduk kekal di situ, membina kehidupan, buat rumah sebagainya, kerana mereka tak nak balik dah. Sedangkan hakikat yang sebenar, mereka naik kapal tuan-tuan, merupakan satu perjalanan yang belum lagi menuju ke tempat yang dituju. Di akhir perjalanan mereka, bukanlah pulau tu tempat akhir mereka, tapi oleh kerana mereka terpukau, terpesona dengan keadaan yang ada di pulau tersebut, akhirnya mereka ambil keputusan. Mereka kata, kami dah tak nak berlayar lagi. Inilah kampung kami, inilah tempat tinggal kami. Kerana kami suka dengan keadaan di sini. Sedangkan hakikat yang sebenar tuan-tuan yang Allah jadikan
kapal itu umpama perjalanan kita, dan kita akan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam memenuhi kehidupan kita ni tuan-tuan, tentulah ilmu menjadi neraca timbangan dia. Dalam kita memahami kebenaran dan kebatilan tuan-tuan, yang mana yang benar, mana yang salah tuan-tuan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh guru-guru kita, yang disampaikan melalui kitab-kitab penulisan, buku-buku karangan para ulama, yang dipetik daripada para tabi'in, dipetik daripada para sahabat, diambil daripada sahabat-sahabat, ambil kepada Rasulullah, daripada Rasulullah SAW. Jadi akhirnya ilmu itu sampai kepada kita tuan-tuan, memahami hakikat sebenar kehidupan kita. Bukanlah sebagaimana yang dipahami oleh kepahaman-pahaman yang lain yang ada di dunia sekarang, yang berasaskan daripada akal fikiran manusia tuan-tuan. Ada ramai banyaklah kepahaman ataupun fahaman-fahaman, izm kepercayaan yang berasaskan akal fikiran manusia, dan akhirnya pemikiran ini membawa manusia lebih sesat jauh dan lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, dalam melaksanakan kehidupan ni tuan-tuan, untuk menjadi mukmin yang sejati tuan-tuan, mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mukmin yang sentiasa meletakkan hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah kita perlu melalui jalan ini dengan jalan yang benar-benar sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, supaya hidup kita ni tuan-tuan menjadi satu hidup yang lebih bererti, hidup yang sempurna, hidup yang benar-benar dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah. Kenapa tuan-tuan? Kenapa kita perlu mengikut Quran dan Sunnah tuan-tuan? Kenapa kita perlu bersusah-susah, dalam keadaan kita bersenang-senang lenang di dunia ni, kita mencari kekayaan dan sebagainya? Kerana untuk menjamin keselamatan kita di akhirat nanti tuan-tuan. Kita tak nak nanti pulang ke akhirat nanti dalam keadaan kita menderita, menyesal, tidak sudah. Menyesal, sangat-sangat menyesal. Beberapa ramai yang disebutkan dalam Al-Quran, kalangan manusia yang ketika mana mereka kembali di akhirat dalam keadaan menyesal, penyesalan yang tidak ada berguna lagi tuan-tuan. Dia kata, wahai Allah, hidupkanlah kami walaupun satu saat kami nak balik ke dunia tuan-tuan. Ya Allah, hidupkanlah kami nak balik ke dunia, kami nak beramal dengan sebanyak-banyaknya tuan-tuan, walaupun satu saat jadilah. Tapi bila mana kita dah pulang ke akhirat esok tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, artinya kita dah tak akan kembali lagi ke dunia ni. Masa yang Allah berikan kepada kita selama kita hidup, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 80 tahun, dan ada yang 100 tahun. Tapi kita gagal memenuhi hidup kita ni dengan tuntutan ataupun dengan kewajipan, dengan erti kata sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila kita bercerita tentang melalui hidup ini, perlulah mengikut sebagaimana yang disebutkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Antaranya dalam kita melaksanakan kehidupan kita seharian, perkara-perkara yang kita lalui seharian menjadi rutin kita kehidupan seharian, boleh mendatangkan pahala. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita memenuhi hidup kita sebagai seorang individu Muslim ataupun seorang yang beriman kepada Allah SWT, mendatangkan pahala kepada kita. Perkara-perkara yang kita lakukan daripada pagi sampai petang, sampai malam tuan-tuan, sampai kita tidur balik 24 jam tuan-tuan, segala amalan kita mendatangkan pahala, dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah. Kerana apa yang kita lakukan sekarang ni, Allah akan tanya. Ketika mana kita berusia muda, Allah akan tanya. Allah akan tanya ketika apa yang kita habiskan ketika masa kita usia kita muda. Apa yang kita lakukan dengan harta kita. Dari mana kita dapat harta kita tuan-tuan. Kemudian Allah akan tanya
apa yang kita lakukan dengan ilmu kita. Jadi Allah akan tanya soal-soalan ini kepada setiap daripada manusia tu. Kemudian kalau gagal kita menjawabnya, maka tentulah tempat yang akan kita pergi tak lain tak bukan ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan, dalam kita memenuhi kehidupan kita ni tuan-tuan, daripada kita mula hidup, daripada kita balik tuan-tuan, kita memikul tanggungjawab, memikul kewajipan kita sebagai seorang mukmin. Kalau kita melakukan kesalahan, maka dosalah kita. Kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah beri pahala. Waktu ni waktu orang yang disebut sebagai mukallaf, yang cukup umur. Kalau dia melakukan kebaikan, maka Allah beri kita pahala. Malaikat Raqib dan Atid akan mencatat kebaikan. Kalau kita melakukan kejahatan tuan-tuan, dosa, sesuatu yang Allah larang, tentulah malaikat Raqib dan Atid. Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat kejahatan. Jadi Raqib, Atid, dua malaikat ni dia akan mencatat segala amalan kita. Jadi kalaulah amalan yang kita lakukan ni tuan-tuan tidak menepati sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, boleh jadi amalan kita menjadi amalan yang sia-sia tuan-tuan. Amalan yang tidak ada makna dan maksud di sisi Allah SWT. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, saya nak berbincang, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tentang amalan yang mendatangkan pahala kepada kita dalam kehidupan kita tuan-tuan. Daripada kita bangun pagi, contohlah kita bergosok gigi, bermula daripada kita bangun pagi, kita baca doa. Apa kita baca doa? Doa apa? Sebelum tidur kita baca doa apa tuan-tuan? Bismikallahumma ahya wa amutu. Kemudian kita bangun pagi tuan-tuan, apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kalau kita baca? Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu. Jadi kita bangun je pagi, kita baca selawat contohnya kan. Kita buat senaman sikit kan, bangun awal pagi. Janganlah ketika mana subuh dah nak habis barulah kita bangun. Itu tak betul tuan-tuan. Rasulullah SAW sentiasa berjaga. Mayang awal, mayang sunat lagi. Kita mulakan kehidupan kita dengan sesuatu yang baik, dengan segar. Kemudian kita penuhi kehidupan kita pula bangun pagi. Bila dah bangun pagi, kalau sempat mandi tuan-tuan, kan? Mandi, kemudian gosok gigi. Kemudian kita mandi, kita ambil wuduk, kita semayang. Semayang sunat dulu sebelum subuh tuan-tuan. Bila masuk waktu subuh, kita semayang sunat sebelum qabliyah. Ba'diyah tak ada. Jadi bila mana kita melakukan semayang sunat yang disebutkan pahalanya ataupun ganjarannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi menunjukkan bahawa kebesaran pahala orang yang melakukan semayang sunat sebelum subuh tuan-tuan. Kemudian kita lakukan semayang subuh pula, ganjaran dan pahala bagi orang yang melakukan semayang subuh. Berapa ramai sekarang manusia, umat Islam yang gagal melakukan solat subuh tuan-tuan. Pagi-pagi tidur sampai tak jaga. Kena gagal mereka. Tak tahulah, kadang-kadang gagal menolak nafsu ni. Sedap tidur tuan-tuan. Bukan senang nak bangun tu. Apatah lagi kalau kita tak bersedia untuk bangun tuan-tuan. Sebab tu adalah tip ataupun kaedah yang diajarkan oleh para ulama ketika nak tidur, baca doa dulu, baca selawat, niat di hati kita, mudah-mudahan kita esok bangun pagi senang. Ada yang diajar macam mana kita nak bangun subuh, bangun awal ni, kita baca surah Al-Kahfi 10 terakhir. Kemudian macam mana diajarkan kita berselawat, dia tercabutnya rantai kan, syaitan ni diikat rantai, 3 rantai, kita baca selawat. Jadi berbagai macam-macam kaedah lah yang diajarkan oleh ulama kepada kita. Jadi tuan-tuan, selepas mayang subuh, Rasulullah ajar kita pada kita jangan tidur. Sebab berpagi-pagi tu berkat. Berpagi-pagi tu berkat. Kemudian kita bangun, kita jaga selepas subuh, kita tak tidur. Kita baca Quran contohnya, ataupun kita buat senaman ringkas. Begitulah seharian tuan-tuan. Kemudian pada zuhur kita lakukan, kalau ada kerja tugas kita tuan-tuan, kalau kita sebagai seorang apa jugalah kerjaya kita, kalau guru-guru, kalau peguam-peguam, kalau doktor kan,
apa jugalah peniaga-peniaga, usahawan-usahawan dengan segala tugas bidang yang kita lalui sebagai memenuhi kehidupan kita, mencari rezeki tuan-tuan, untuk keluarga kita, untuk diri kita tuan-tuan. Takkanlah kita nak peluk dubur saja kan. Rasulullah pun sendiri melarang umatnya hanya duduk saja mengharapkan rezeki orang beri, minta sedekah. Tak, itu tidak digalakkan dalam Islam. Bahkan dengan tulang 4 kerat, dicintai oleh Allah, mencintai seorang hamba yang mengusahakan rezekinya daripada 4 tulang, 4 kerat tulang dia tu. Menunjukkan sesuatu yang kita usahakan, mencari rezeki yang dihasilkan dari tangan kita, itu lebih diberkati daripada kita meminta-minta. Begitulah cantiknya Islam tuan-tuan. Bila selesai kita bekerja tuan-tuan, bila tiba waktu zuhur, kita sembahyang zuhur. Bila tiba waktu asar, kita sembahyang asar tuan-tuan. Kerja dengan amanah tuan-tuan, kerja dengan bertanggungjawab, kerja dengan penuh integriti, melaksanakan tugas dengan amanah, yang mana kita tahu ini tugas kita ni ialah orang bayar gaji kita kalau kita makan gaji, contoh tuan-tuan. Kita kerja dengan amanah, segala tenaga yang kita sumbangkan, tenaga yang kita keluarkan, itu tujuan dia untuk mencari rezeki kita, memenuhi tanggungjawab kita. Kita ada tanggungjawab kita terhadap masyarakat, terhadap manusia yang lain tuan-tuan, menjaga dengan amanah yang sebenar-benarnya. Itu kita akan bincangkan dalam satu sesi yang lain, iaitu melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja dengan amanah dan bertanggungjawab. Kemudian bila balik selesai kerja tuan-tuan, ada yang balik awal pukul 3, ada yang balik petang. Tapi biasanya orang balik petang, keluar pagi contohnya pukul 8, pukul 7.30 bergerak tuan-tuan. Kalau di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur ni, kita maklum sajalah dengan jalan yang penuh sesak, jamnya. Kena sabar tuan-tuan. Bagaimana kita menghadapi setiap hari jam ataupun kesesakan jalan raya tu, ramai orang berpusu-pusu keluar. Itu semua menunaikan tanggungjawab lah, dengan berbagai bidang. Kemudian bila petang, mereka balik, berebut-rebut balik ke rumah untuk berehat. Allah jadikan siang untuk kehidupan, mereka bekerja, dan Allah jadikan malam. Allah sebut dalam Quran, dalam surah, dalam ayatnya mengatakan bahawa waja'alnakum waja'alna an-nahara ma'asha waja'alnakumul laila libasa. Maknanya Allah jadikan siang tu sebagai untuk suatu kita hidup, melaksanakan kehidupan, dan Allah menjadikan malam tu sebagai waktu rehat kita, ataupun masa untuk kita tidur. Jadi begitulah Allah jadikan malam dan siang. Ini menunjukkan bukti bahawa Allah telah menetapkan dia punya standard dengan cantik sekali tuan-tuan. Jadi kita manusia hidup di atas muka bumi Allah ni, tentulah kita akan melalui flow dia ataupun ketetapan yang Allah telah tentukan. Jadi bila kita balik rumah tuan-tuan dengan keadaan penat, kita berehat, berjumpa dengan anak-anak. Janganlah pula kita bila masalah di pejabat, kita bawa muka masam. Begitulah tuan-tuan, kita dah balik, kita berehat, duduk di rumah dengan anak, masa pula kita dengan keluarga. Masa kita pula dengan keluarga. Kalau siang tadi masa kita dengan masyarakat, tempat kerja kita dan sebagainya. Kemudian malam dengan keadaan yang kita dah berehat tadi lepas maghrib, kita sembahyang maghrib sebelum tu. Kemudian jumpa anak-anak, kita ajar mereka kalau perlu, tengok kerja rumah mereka, belajar mereka macam mana. Tanggungjawab kita terhadap anak pula tuan-tuan di rumah, ataupun kita memantau mereka setiap masa. Dengan keadaan zaman sekarang ni tuan-tuan, kesibukan kita mencari rezeki dengan tugas kita, kadang-kadang kesibukan kita ni menyebabkan kita ni lalai, kita ni hilang tumpuan yang patut diberikan kepada anak-anak. Inilah kegagalan ibu bapa sekarang ni tuan-tuan, menyebabkan anak-anak makin kurang kasih sayang. Jadi perkara ni perlu kita beri perhatian lah, supaya tidak berlakunya ketidakseimbangan ni. Bila mana mak bapak dia sentiasa sibuk di luar, sampaikan anak-anak di rumah ataupun anak-anak di sekolah dan sebagainya terabai tanpa perhatian, dan akhirnya mereka bila hilang perhatian, hilang kasih sayang tuan-tuan, mereka mengalih arah pula kepada benda-benda yang lain. Jadi keseimbangan menseimbangkan antara tugas di pejabat, kerja kita
dengan keluarga kita ni penting tuan-tuan, supaya kita ada kualiti. Hidup kita ni ada kualiti, tidaklah hanya fokus mencari rezeki saja sampai lupakan keluarga. Itu salah pula tuan-tuan. Gitu Jadi tuan-tuan, bila kita pulang, kita berehat di rumah, kita melaksanakan. Jadi begitulah rutin kita, seharian 24 jam tuan-tuan, hari-hari kecuali Sabtu dan Ahad. Biasanya orang cuti kan. Jadi bila cerita tentang kehidupan kita 24 jam, bermula dari kita bangun tidur, kita pergi kerja tuan-tuan, bertemu dengan macam-macam bentuk cabaran dan sebagainya, jam dan sebagainya, kita balik. Maka 24 jam ni tuan-tuan, jangan lupa kita jadikan dia sebagai ibadah. Dia boleh jadi dua perkara ni. Sama ada sesuatu yang rutin kita lakukan tiap-tiap hari, tanpa apa niat, tanpa adanya qasad di hati kita, dengan satu keadaan lagi yang kita faham tentang tugas dan kita punya peranan, tanggungjawab kita tuan-tuan, kerana Allah, kita bekerja kerana Allah SWT. Kita niat dalam hati kita, apa yang kita lakukan daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur malam tuan-tuan, semuanya kerana Allah SWT, maka jadilah pahala. Jadi antara kita amalan yang kita lakukan ataupun kehidupan kita lakukan setiap hari, dengan kita lakukan satu lagi keadaan kehidupan kita niat kerana Allah, maka ada dua perbezaan. Sebab itulah perbezaan antara dua perkara adat dan ibadah ialah niat di tengah-tengahnya tuan-tuan. Satu contoh yang mudah saya nak beri kat sini ialah dalam kita nak melakukan, contohnya kita mandi. Mandi benda yang biasa kita buat tiap-tiap pagi. Malam bila balik dari bekerja, petang tu kita dah mandi. Supaya apa? Badan kita jadi segar. Bukan nak kita bersihkan badan saja tuan-tuan. Kebaikan mandi ni kita dah disebut. Kita tahu bahawa kita mandinya, liang-liang roma ni bila kena air dia akan terbuka, membersihkan kotoran-kotoran yang tersangkut di roma-roma kita ni, memberi kesegaran balik dalam badan kita ni. Badan kita kan perlu rehat kan, bila dah penat. Tapi beza antara orang yang melakukan kerana Allah tu dengan orang yang melakukan kerana adat, kebiasaan, ialah niat dia. Jadi itu beza dia tuan-tuan. Jadi nak kita lakukan sekarang ni ialah amalan yang mendatangkan pahala dengan amalan yang tidak ada apa-apa makna. Itu juga kalau kita mandi wajib, kan? Kita mandi wajib contohnya, ataupun kita mandi pagi Jumaat, kita niat kerana hari Jumaat, dapat pahala tuan-tuan. Berbanding dengan kita mandi Jumaat, kita lupa nak niat, jadilah mandi macam mandi biasa, tak ada pahala. Begitu juga dengan kehidupan kita tuan-tuan, yang saya telah ceritakan tadi. Daripada kita bangun pagi, kemudian kita bergerak pergi kerja, semua tu tuan-tuan perlu kita niatkan kerana Allah SWT. Untuk apa tuan-tuan? Untuk menjadikan amalan kita bukan sebagai satu benda yang rutin ataupun disebut sebagai adat, tapi menjadi sesuatu ibadat. Begitu. Jadi untuk mendatangkan pahala tuan-tuan, untuk menjadikan kehidupan kita ni 24 jam menjadi amal soleh, amal yang mendatangkan pahala tuan-tuan, mestilah dengan niat. Jadi kalau tanpa kita berniat tuan-tuan, sepanjang hidup kita tuan-tuan, apa yang kita lakukan sekalipun tidak kerana Allah SWT, tidak kerana mendapat keridaan Allah SWT, maka kita akan rugi tuan-tuan. Tidak dikira, tidak dicatat sebagai pahala. Jadi tuan-tuan, niat main peranan di sini tuan-tuan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu mesti dengan niat. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu tu dengan niat yang betul tuan-tuan, maka sia-sialah amalan tersebut. Kita tak dapat pahala. Begitu juga dalam kehidupan kita harian tuan-tuan. Kita sambut apa? Sambut hari raya contohnya. Kita melakukan puasa. Kita melakukan sambutan perayaan sekian-sekian, contohnya Maulidur Rasul. Ada kadang-kadang perayaan ni segi tujuan ni tu baik, tapi oleh kerana kita tidak meniatkan kerana Allah SWT, kerana meraihkan Rasulullah, kita menyambut dengan bentuk tradisi, jadi dia dah jadi macam satu amalan rutin, dah tak jadi satu bentuk ibadah. Bahkan kenapa bila tanya kenapa menyambut Maulid Rasul, kerana nak makan nasi minyak. Salah lah kan. Sedangkan menyambut Maulidur Rasul tu adalah untuk tujuan dia menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, memperingati sejarah
kehidupan Rasulullah SAW, dan kita mengambil iktibar daripada sejarah tersebut, untuk kita memperbaiki hidup kita, mengambil semangat Rasulullah SAW. Begitu juga dengan perayaan ataupun sambutan-sambutan lain, atau satu adat yang mula asalnya adat tapi kita boleh jadikan dia sebagai ibadat. Jadi ini yang perlu kita elakkan, tuan-tuan. Contohlah antara perkara lain, contohnya macam kita melakukan bacaan Yasin setiap pagi kan, hari Jumaat. Kan? Kadang-kadang bila olehkan perkara itu, satu amalan tu kita lakukan setiap tahun, setiap hari kita lakukan, maknanya selalu kita lakukan, akhirnya amalan tu dah rasa tak ada apa-apa dah. Jadi seolah-olahnya macam amalan tu, amalan yang kita buat sekadar ada je. Dia dah jadi adat, tuan-tuan. Dia tak jadi ibadat. Itu yang perlu kita elakkan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, bila mana kita dapat meletakkan niat kita, keadaan kita, posisi kita dengan landasan yang betul, tuan-tuan, mudah-mudahan amalan yang kita lakukan 24 jam dalam sepanjang hidup kita, tuan-tuan, akan lebih bermakna dan akan lebih bererti. Kita tak mahu bila mana besok bila kita kembali ke akhirat, kita tak nak kita menjadi orang yang muflis, ataupun kita menjadi orang yang kurang bekalan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa tazawwadu, berbekallah, mencarilah bekalan, fa inna khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekalan, kata Allah SWT, ialah bekalan takwa. Jadi amalan yang kita lakukan, tuan-tuan, itu menjadi amalan takwa, tuan-tuan, amalan yang mendatangkan pahala. Jadi maka oleh sebab tu saya menyeru kepada diri saya, tuan-tuan, mengingatkan diri saya, tuan-tuan, apa saja kehidupan yang kita lakukan, bermula daripada sekecil-kecil perkara pun, kita melakukan, sampaikan kita melakukan ibadah, amalan kita masuk ke dalam tandas, kita ketik kuku, tuan-tuan, niatkan kerana Allah SWT. Kita mandi, tuan-tuan, niatkan kerana Allah SWT. Kita pergi kerja, tuan-tuan, kita keluar mencari barang untuk sekian-sekian, semua niatkan kerana Allah SWT. InsyaAllah dia akan mendatangkan pahala dan dia menjadi amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan bila bertambah pahala kita, bertambahlah iman kita, tuan-tuan. Bila bertambah iman kita, tuan-tuan, bertambahlah takwa kita. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar faham tentang perkara yang sebenar-benarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tak nak menjadi orang yang gagal memahami erti kehidupan ini dengan landasan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dipenuhi dengan amal soleh, amal yang mendatangkan pahala, bukanlah amalan yang kosong semata-mata, tanpa niat yang betul kerana Allah SWT. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada saya pada pagi ini, ada sedikit pengisian khususnya untuk diri saya sendiri, tuan-tuan, untuk memperingatkan pada diri saya sendiri, tuan-tuan, dan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya mohon ampun dan maaf kalau ada kesalahan dalam waktu saya menyampaikan fakta dan sebagai segi sudut ilmu sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf, dan itulah merupakan kejahilan dan kelemahan saya lah. Dan yang benar tu datangnya daripada Allah. Mudah-mudahan menjadi satu turning point untuk kita melakukan satu perubahan dalam hidup kita, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan hidup kita sentiasa terisi dengan sesuatu yang lebih makna. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.